Dan kita juga mengucapkan selamat datang, terima kasih kepada tamu kami pada pagi ini, Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Fazal Wan Ahmad Kamal. Pagi ini YB datang dalam kapasiti sebagai Ketua Armada Nasional YB. Ya. Terima kasih YB dalam situasi sekarang ini bila mana kita ingin melalui transisi dari pandemik kepada endemik. Semangat Malaysia itu perlu ada dalam setiap aspirasi golongan masyarakat. Persepsi awal YB tentang bagaimana boleh kita keluar daripada situasi dari pandemik ke endemik ini, tetapi masih ada semangat kesatuan dan juga kebersamaan di kalangan rakyat Malaysia. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Saudari Leha atas pertanyaan yang penting ini. Saya melihat dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun dan kini beransur menjadi endemik, ianya telah menunjukkan betapa sebenarnya di peringkat akar umbi di kalangan rakyat Malaysia, semangat kekeluargaan dan semangat kenegaraan, iaitu patriotisme di kalangan rakyat adalah sangat tinggi. Bila kita berdepan dengan satu cabaran yang sama, iaitu memenangi ke atas wabak ini, tak kira kaum, agama, wilayah, semuanya bersatu hati untuk membantu kerajaan dan negara keluar daripada masalah ini. Jadi ini satu semangat yang kita dapat lihat kematangan proses pembinaan negara yang telah berlaku hampir 64 tahun lamanya. Ya, bila kita dah merdeka. Ini satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Dan semangat Malaysia inilah yang saya rasa ditunjukkan dengan amat baik sepanjang 2 tahun kita berdepan dengan ujian yang amat besar ini. Dan walaupun masih lagi ada banyak ruang-ruang yang boleh kita baiki, saya rasa ini satu petanda yang baik untuk kita terus bawa ke peringkat yang lebih tinggi, khususnya dalam kita memaknai dan mengisi kemerdekaan alaf baru. Kalau dulu ayah, tok nenek kita memerdekakan negara dengan membina negara dari segi ekonomi, merapatkan jurang sosioekonomi, perkauman. Saya rasa sudah tiba masanya generasi kita, generasi saya, mengangkat makna kemerdekaan dan semangat Malaysia ini ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kita bersatu padu untuk meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Dengan kemajuan itulah kita dapat kongsi bersama semula dengan semua kaum agama dan wilayah, agar tidak ada satu jurang pun yang memisahkan kita. Jadi ini saya rasa semangat Malaysia yang saya dapat lihatlah dalam konteks alaf baru, khususnya selepas COVID-19. Perlu juga sebenarnya kita ingin tanyakan, walaupun YB datang sebagai kapasiti dari mewakili Armada, tetapi dalam kapasiti sebagai Timbalan Menteri Kementerian yang membawa kepada perpaduan ini, bagaimana YB lihat masyarakat Malaysia ini sama-sama membawa satu sama lain dalam kita melalui situasi pandemik selama lebih 18 bulan ini? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat perspektif, kalau kita ada common challenge, satu cabaran bersama, iaitu COVID-19, yang tidak memilih darjat maupun keturunan, kaum dan wilayah. Semua satu Malaysia, malah satu dunia kena. Yang kaya pun ada yang meninggal, yang miskin pun ada yang melarat. Jadi itu yang menunjukkan bila kita berdepan dengan satu cabaran yang sama, semua orang perlu ketepikan perbezaan dan fokus kepada penyelesaian masalah. Jadi saya rasa ini perpaduan yang unik sebenarnya. Kerana kita dapat lihat dalam konteks bila mana kita diuji dengan satu cabaran bersama. Jadi cuma kita, alhamdulillah di Malaysia, kerana kita satu sistem pendidikan, kita tidak pernah lari daripada agenda perpaduan nasional itu. Maka kita ada satu tapak yang kuat, asas yang kukuh. Bila mana kita berdepan dengan suasana sebegini, rakyat Malaysia tanpa kerajaan dorong pun kita terlihat ramai yang mampu keluar untuk memberi bantuan tanpa kerajaan paksa. Kerana kita ada kesadaran dan semangat kekeluargaan, kejiranan. Ini saya rasa satu perkara yang terjadi pupuk lama oleh masyarakat kita sejak merdeka lagi. Kita bawakan visual YB turun ke lapangan. Ini YB juga menunggang basikal YB. Ya, saya. Okey. Kita nak tanyakan juga bagaimana pemerhatian sendiri yang YB juga telah turun berinteraksi dengan warga masyarakat. Bagaimana sentimen sekarang ini YB? Sentimen saya rasa sangat positif. Kita dapat lihat cahaya di hujung terowong, light at the end of the tunnel. Masyarakat sudah mula menerima kita perlu hidup bersama dengan virus ini. Cuma of course kita pun masih bersedih atas pemergian, kehilangan sanak saudara, keluarga. Cuma kita perlu bangkit semula seperti masyarakat pasca Perang Dunia Kedua dulu. Semua orang perlu ada rasa
ingin teruskan kehidupan. Nah, itu yang kita sedang buat. Kita sedang reset banyak perkara dalam kehidupan kita. Dulu kalau kita tak biasa buat meeting secara atas talian, sekarang kita sudah jadi benda yang biasa, tidak kekok lagi. Dan saya rasa kita juga perlu memahami betapa pentingnya sistem kesihatan awam, public health, Dan kita ada seorang menteri yang sangat bagus, yang Muhammad Khairi Jamaluddin, yang begitu fokus dalam menjayakan misi program imunisasi COVID kebangsaan. Ini satu perkara yang saya nampak antara sentimen yang menunjukkan semangat positif, semangat Malaysia, itulah yang saya nampak. Anak-anak muda juga, walaupun ramai yang melihat dari segi mata pencarian, anak-anak muda juga persekitaran kehidupan mereka banyak terjejas dari segi pendidikan, aktiviti mereka pada tempoh yang lama nak keluar bersenam pun tak boleh. Jadi sedikit sebanyak moral mereka ataupun semangat emosi mereka itu juga terjejas. Saranan YB kepada anak muda bagaimana? Mereka akan kembali ke IPT semula, telah pun memulakan aktiviti sukan. Jadi kebersamaan masyarakat itu bagaimana YB boleh terangkan kepada mereka? Ya, saya nampak generasi muda, walaupun saya pun masih muda, tapi ada yang lebih muda pada saya, yang sekarang ini berdepan dengan satu situasi yang tidak pernah saya dan mana-mana generasi sebelum ini hadapi, kecuali generasi yang mungkin hidup zaman penjajahan. Bila mana kita berdepan dengan suasana yang amat sukar dari segi sosioekonomi. Dan lebih-lebih lagi dalam tempoh 2 tahun ini kita banyak yang berkurung, khususnya anak muda. Jadi isu kesihatan mental itu sangat-sangat besar di kalangan mereka yang terperuk di rumah, yang tinggal di PPR. Di kampung boleh tahan lagi, tanah luas boleh keluar, tapi yang tinggal di flat-flat, kos rendah, sangat mencabar sebenarnya. Jadi, kena pula PKPD. Betul, bila kena PKPD lagi. Jadi saya nampak bila kita memahami semangat kekeluargaan sebagai sebuah satu masyarakat dan negara, mereka sebenarnya tidak boleh malu untuk bertemu dan meminta pertolongan daripada pihak-pihak yang berwajib. Kita ada banyak talian-talian yang boleh membantu daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan saya dulu sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, sebelum saya tinggalkan kementerian, saya sudah siapkan satu inisiatif ruang selamat, ruang yang kita sediakan untuk bagi bantuan motivasi dan pendedahan tentang kesihatan mental kepada belia-belia yang terkesan di bawah program Rakan Muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ini antara inisiatif yang kerajaan telah buat, dan kita sedar isu kesihatan mental ini sangat-sangat besar yang belia terkesan. Jadi sementara mereka nak pulang semula ke sekolah dan juga pulang ke kampus, gunakan ruang-ruang ini yang kerajaan telah sediakan dan juga masyarakat sediakan, tentaga ke masjid, rumah ibadat, untuk mereka meluahkan perasaan kalau ada masalah. Jangan kita simpan dan pendam kerana itu bahaya. Kita dapat saksikan bagaimana sekiranya bila kita lihat kejayaan atlet kita, misalnya bila kita lihat Jalur Gemilang itu diangkat di atas podium, semua lupa tentang bagaimana kepelbagaian dan perbezaan jurang komuniti dan sebagainya. Bagaimana semangat cintakan atau kebanggaan bila kita lihat atlet kita angkat bendera di podium tu dapat diterjemahkan dalam aspek-aspek lain juga? Ya, ini yang saya nampak satu perkara yang positif bila kita ada satu perlambangan, satu objektif yang jelas dalam kita mengangkat Jalur Gemilang di pesada dunia. Itu yang membuatkan kita bersatu. Tapi di dalam peringkat kehidupan seharian, kita perlu ada satu instrumen yang lebih realistik dari segi dasarnya untuk menyatukan rakyat Malaysia. Bagi saya, antara perkara yang paling-paling penting ialah kita perlu memartabatkan dan menjunjung bahasa kebangsaan, itu bahasa Melayu, sebagai instrumen perpaduan. Ini bermakna perlu ada sentiasa conversation ataupun pertukaran percambahan idea di kalangan masyarakat dalam bahasa kebangsaan. Bila kita bercakap, baru kita kenal antara satu sama lain. Bila kita bercakap, itu kita salah faham. Bila ada isu yang sensitif timbul, kita spekulatif. Kita mula berasa sangsi antara satu kaum dan kaum lain. Ini salah. Bila tidak ada perhubungan. Jadi ini saya rasa perkara yang kita boleh martabatkan dalam tempoh ini. Dalam usaha untuk memperkasakan, kalau boleh kita guna terma empowerment YB, dari segi undi 18, ini juga yang dinantikan ataupun barangkali menjadi bualan hangat di kalangan golongan muda. Persepsi dari portfolio Armada bagaimana? Ini satu perkara yang kita harap kerajaan dapat percepatkan. Dan saya rasa antara persetujuan bipartisan antara kerajaan dan pembangkang, itu Perkataan Harapan minggu lalu, ini komitmen yang kerajaan telah ketengahkan. Dan saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Dr. Ismail Sabri bersama dengan jemaah menteri yang lain kerana meletakkan agenda ini sebagai agenda reform yang kita mahu ketengahkan, iaitu mengangkat suara anak muda dalam politik demokrasi di Malaysia. Dan Armada sentiasa menyokong usaha sebegini, dan kita akan membantu kerajaan
mengupayakan anak muda agar mereka bukan saja menjadi pengundi tapi juga calon-calon dalam pilihan raya kelak. Besar cabaran tu, YB. Besar tu. Baik, sedikit dalam 1 minit berbaki ni, YB, saranan YB kepada anak-anak muda khususnya, apa lagi yang mereka boleh lakukan? Sebab kalau tengok 2021 dah sampai bulan 9 sekarang, cara untuk meningkatkan produktiviti, juga usaha untuk membawa negara ke peringkat yang lebih membanggakan selepas ini. Ya, saya kalau boleh saya seru pada anak muda dalam hal ini, kita perlu tahu apa yang bakal kita berdepan dalam 10 tahun akan datang. Ya, antaranya ialah bagaimana Malaysia pada 2050 bakal bersaing dengan jiran kita yang bakal menjadi negara keempat terbesar dari segi ekonomi dunia, Indonesia. Begitu juga Vietnam, Bangladesh, semua negara-negara kita lihat sebelum ini di belakang kita sedang berada di hadapan. Jadi kita perlu memastikan anak muda tahu cabaran paling besar iaitu survival sebagai sebuah bangsa Malaysia. Jadi kalau kita faham ini, kita ketepikan perbezaan kecil. Nak utamakan pembangunan negara. Ya, ketepikan politik yang sempit, ketepikan isu-isu budaya yang tidak memberi keuntungan kepada semua agar kita faham we need to survive collectively as Malaysian. Jadi itu yang saya rasa semangat yang boleh kita pupuklah dalam kita merayakan Hari Malaysia, Hari Kemerdekaan dan juga merencana ekonomi masa depan yang lebih mesra kepada anak muda kita. Baik, terima kasih YB atas pesanan yang jitu itu. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Juga untuk anak-anak muda khususnya, kita akan buka talian kepada anda kerana segmen selepas ini kita akan bincangkan tentang dari segi optimism ataupun cahaya di hujung tunnel tadilah seperti yang YB sebut. Okey selepas COVID-19. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.